Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, adab tak kala mana hendak tidur, yang ke-36. Tidak tidur setelah solat asar kecuali jika terdapat uzur. Ni amalan ni minta dijauhkan, jangan diamalkan. Bahaya tuan-tuan. Apa dia? Tidur selepas asar. Tidur lepas asar. Kecuali ada uzur lah. Kecuali ada uzur, sakit, itu lain cerita lah. Tapi kalau tak sakit pun tuan-tuan, sihat walafiat, jangan jadikan amalan tidur lepas asar. Kerana Nabi SAW sebut bahawasanya, kata Nabi SAW, man nama ba'da salatil asri fa asabahu lamam fala yalumanna illa nafsahu. Rawahu Abu Ya'la. Kata Nabi SAW, man nama ba'da salatil asri, siapa yang tidur selepas solat asar. Nabi kata siapa yang dia jadikan amalan suka tidur lepas asar, fa asabahu lamam, kemudian dia terkena penyakit gila. Penyakit gila tuan-tuan. Orang yang amalkan suka tidur lepas asar ni, fa asabahu lamam, maka dia boleh terkena penyakit gila. Ni Nabi sebut tuan-tuan. Hati-hati jangan jadikan amalan. Awak kena ingat kan, anak, isteri, keluarga, jangan jadikan amalan tidur lepas asar, kerana boleh menyebabkan terkena penyakit gila. Fala yalumanna illa nafsahu, maka janganlah, kata Nabi SAW, menyalahkan sesiapa pun kecuali dirinya sendiri. Jika dia terkena penyakit gila dengan sebab amalan tidur lepas asar, jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan siapa-siapa, kata Nabi SAW, kerana dia melanggari adab. Apa yang Nabi SAW larang, jangan tidur lepas asar, tapi dia buat juga. Maka kalau kena tuan-tuan penyakit tersebut, maka jangan salahkan siapa-siapa, kata Nabi SAW, melainkan salahkan diri sendiri. Sebab apa? Tidak patuh, tidak taat, tak mau dengar apa saranan daripada Rasulullah SAW. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Adapun tidur sebelum zuhur tu, itu memang dianjurkan, bahkan sunnah. Itu namanya tidur apa tuan-tuan? Qailulah. Qailulah. Tidur sebelum azan zuhur, ataupun tidur sebentar sebelum zuhur, ataupun selepas zuhur pun ya juga. Tapi bukan lama, sekejap saja, 20 minit, setengah jam, tak lama, sebelum zuhur ataupun selepas zuhur. Tak, kalau sebelum zuhur dalam pukul 12 umpamanya, sampai nak masuk zuhur, bangun, solat zuhur. Itu namanya qailulah. Qailulah. Ini sunnah Nabi tuan-tuan. Amalan Nabi, tidur sebelum zuhur, namanya qailulah. Kalau lepas zuhur pun boleh juga, tapi masa yang pendek juga. Tapi biasanya hak lepas zuhur ni tuan-tuan, alamatnya gaib lah. Pukul 4 baru bangun, lama lah. Itu bukan qailulah, itu qaisurah. Tidur lama. Qailulah ni tuan-tuan, apa makna qailulah? Menambah kecerdasan akal fikiran. Amalan qailulah ni menambah kecerdasan akal fikiran. Tapi orang masalahnya tidur tengah hari sebelum zuhur ni yang payah. Payah apa ustaz? Payah nak tidur. Susah nak tidur. Tapi kalau dapat tuan-tuan, bagus amalan ni, namanya qailulah. Sebab Al-Imam Najmuddin radhiyallahu ta'ala anhu berkata, tidur dari segi waktunya ni tuan-tuan, dia ada 5 bahagian. Tidur ni, tidur pada waktu-waktu dia ni, dia ada 5 bahagian tuan-tuan. Dia ada 5 bahagian. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Ada yang dianjurkan, sunnah. Contoh tuan-tuan, yang pertama, tidur setelah solat subuh. Tidur selepas solat subuh, iaitu sebelum terbit matahari. Artinya
Lepas dia semain subuh je pukul 6 tu tidur. Sebelum terbit matahari lagi. Dia sambung lagi tidur. Tidur sebelum ataupun tidur selepas solat subuh ni tuan-tuan, iaitu sebelum terbit matahari ni, itu namanya ailulah. Ailulah. Artinya apa? Kemiskinan. Itu tuan-tuan pernah dengar orang tua-tua dulu kata, jangan tidur lepas subuh, nanti miskin. Ya, ailulah tu maknanya kemiskinan. Siapa yang amalkan lepas solat subuh tidur, dia mewarisi kepapaan kemiskinan. Jangan jadikan amalan. Nak tidur lepas subuh boleh, tapi lepas daripada terbit matahari dalam waktu duha, itu boleh. 7.30, 8 boleh lah, tak masalah. Ini lepas solat subuh je pukul 6 tuan-tuan, cut balik rumah, tidur. Sebelum terbit matahari dia sambung lagi tidur. Ini kalau orang rajin tidur selepas solat subuh tu itu namanya ailulah, kemiskinan. Ini tolong jauhkan, jangan jadikan amalan. Jika tidur setelah terbit matahari, lepas terbit matahari ni dah habis subuh, syuruk. Kau apa je syuruk? 7? 7-8. Lepas terbit matahari dia tidur. Tidur setelah terbit matahari ni namanya failulah. Bunyi dekat-dekat je ujung-ujung lah. Tapi awal tu lain. Tidur sebelum terbit matahari tadi lepas solat subuh namanya apa dia? Ailulah. Tidur selepas terbit matahari namanya failulah. Failulah ni artinya melemahkan badan. Badan dia akan jadi lemah. Orang tua tu kata apa? Lesu. Lesu. Tak bermaya. Bahasa lain lagi, lemau. Lemau je Haji ni. Kenapa Ji? Rupanya memang dia rajin tidur lepas pagi-pagi, lepas subuh, lepas terbit matahari. Memang jadi amalan. 7.30, pukul 8 memang biasa tidur. Itu namanya failulah. Kesannya apa tuan-tuan? Lemah badan dia, lesu, tak bermaya. Ini pun jangan jadikan amalan. Jangan jadikan amalan. Ada yang tidur setelah solat asar. Setelah solat asar yang tadi tu, yang Nabi larang tu, akibat menyebabkan kegilaan. Orang yang tidur setelah solat asar ni, sebelum maghrib tu, itu namanya ghailulah. Ghailulah. Ghailulah artinya kehancuran, kebinasaan. Kehancuran, kebinasaan. Hancurlah tuan-tuan. Nabi sebut tadi apa? Fa asabahu lamam. Dia menyebabkan penyakit gila. Penyakit gila. Maka dia mendapat kehancuran lah, kebinasaan dalam kehidupan dia. Ghailulah. Tidur lepas asar ni namanya ghailulah. Tidur lepas asar namanya ghailulah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tidur setelah azan zuhur, iaitu sebelum solat zuhur. Ada orang tuan-tuan, lepas azan zuhur dia tidur. Patutnya semayang. Lepas azan zuhur dia tidur. Sebab dia kata tak apa, zuhur lambat lagi habis, pukul 4.30. Lama tu. Azan satu suku. Kita tidurlah siap. Dia jadikan amalan tidur lepas azan. Lepas azan zuhur. Lepas azan zuhur dia tidur. Lepas azan zuhur dia tidur. Belum solat zuhur. Maka dia punya amalan ni selepas azan zuhur dia tidur ni namanya hailulah. Hailulah. Hailulah ni maknanya apa? Pencegah antara dirinya dan solat zuhur. Azan dia tidur. Patutnya azan solat. Dia azan dia tidur. Dia tak solat. Dia tidur tu sebelum daripada solat zuhur, sedangkan dah azan. Itu namanya hailulah. Itunya pencegah antara dirinya dengan solat zuhur. Antara 5 ni tuan-tuan yang dianjurkan, yang baik, yang disunahkan, iaitu qailulah.
Qailulah. Yang pertama ailulah, yang kedua failulah, yang ketiga qailulah, yang keempat hailulah, yang kelima ghailulah. Pening dah Ustaz. Pening tak apa, jangan tahu tu, tak tahu pun tak apa pun tak apa, tapi jangan hak amal yang 4 tadi. Hak satu saja boleh. Bagus, iaitu sebelum daripada zuhur, sedikit sebelum daripada zuhur ataupun selepas daripada solat zuhur. Sedikit. Itu boleh, tu namanya qailulah. Yang tuan-tuan tu yang tak payah hafal pun tak apa. Tapi hak yang qailulah itu yang disarankan untuk kita amalkan tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Amalan qailulah ni tuan-tuan hebat. Dia ibarat sebagai cas. Cas. Untuk kekuatan kita untuk qiyamul lail bangun malam ni, dapat bangun pukul 3, pukul 4, pukul 4.30, dapat bangun kekuatan malam ni qiyamul lail ni. Antaranya amalannya, asbabnya tu qailulah. Dia cas, macam cas. Dia tahan tuan-tuan. Dia tahan. Sebab tu qiyamul lail hak bagi Nabi tu wajib. Nabi tak tinggal qiyamul lail. Amalan Nabi tu siang tu qailulah. Dia sebagai cas untuk kekuatan kita untuk bangun malam qiyamul lail. Mudah-mudahan tuan-tuan kita ada kekuatan untuk mengamalkannya insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dan seterusnya kata musannif rahimahullahu taala, di antara adab-adab setelah bangun dari tidur, yang pertama mengusap wajah dengan tangan kanan ketika bangun dari tidur. Kemudian bersiwak, kemudian membaca doa berikut ini. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahillazi yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahillazi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa azina li bi zikri. Alhamdulillahillazi ba'athani saliman sawiya. Ashhadu anna Allah yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Paling pendek pun alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kita kembali. Ba'dama amatana, setelah mana kita dimatikan tuan-tuan. Artinya tidur tu adik-beradik mati. Tidur tu adik-beradik mati. Sebab tu ada yang tidur, dia tidur selama-lamanya. Artinya itulah tidur dia yang terakhir dan dia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita sadar tu hidup balik tuan-tuan, Allahu akbar. Syukur banyak-banyak. Syukur banyak. Maka syukur kita dihidupkan kembali, alhamdulillah. Itu hak yang pertama sekali keluar daripada mulut. Tanda kita syukur dengan Allah Taala kerana Allah Taala hidupkan kita semula. Berapa ramai orang tuan-tuan bila bangun tidur dia tak baca langsung pun. Sebab dia tak faham betapa dapat hidup kembali pagi dapat bangun tu. Ya Allah, nikmat besar. Kerana dikembalikan semula tuan-tuan roh setelah mana kita mati. Yang ini tidur tu adalah mati kecil, kata ulama. Maka adab bila mana bangun daripada tidur, maka ambil tangan kanan ni, usap, sapu pada wajah, muka kita. Bangun daripada tidur, usap ataupun sapu muka dengan tangan kanan bila bangun daripada tidur. Kemudian apa dia? Berus gigi ataupun bersiwak. Lepas bersiwak, maka dianjurkan untuk kita baca alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini di antara kata ulama adab yang pertama setelah mana bangun daripada tidur. Ada juga doa yang Nabi SAW lakukan ketika bangun daripada tidur. Banyak riwayat tuan-tuan yang disebutkan amalan Nabi SAW bila bangun daripada tidur. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, ma min abdin yakulu hina raddallahu ilaihi ruha. Tidak terdapat seorang hamba yang tak kala nyawanya oleh Allah dikembalikan lagi, yang ini bangun daripada tidur, dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir illa ghafarallahu lahu zunubah, kecuali dosanya akan diampunkan oleh Allah Ta'ala.
walau kana misla zabadil bahri, meskipun dosanya banyak seperti mana buih di lautan. Antara lagi tuan-tuan, bila bangun saja daripada tidur, doa tadi tanda syukur, alhamdulillahillazi ahyana sampai habis. Kemudian jangan lupa tuan-tuan ditambah juga bacalah. Bacalah bila bangun daripada tidur, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pendek je tuan-tuan. Pendek. Tapi masya-Allah tabarakallah, ganjarannya sangat besar. Amalan yang sedikit, mudah, tapi ganjarannya besar tuan-tuan. Bangun-bangunnya tidur, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi kata siapa bangun daripada tidur dia baca doa ni, dijadikan amalan tuan-tuan, illa ghafarallahu lahu dzunubah, melainkan dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosanya diampunkan oleh Allah Taala. Nampak tuan-tuan? Pagi-pagi lagi, belum buat apa lagi, baca ni, Allah Taala dah ampunkan dah dosa-dosa kita. Tak? Bukan mudah tuan-tuan. Bukan senang. Tapi amalan yang mudah saja. Walaupun kata Nabi SAW, walau kanas misla zabadil bahri, walaupun dosanya banyak seperti mana buih di lautan, dijadikan amalan ni bangun daripada tidur, maka dosanya diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqidur syaitanu ala qafiyati ra'sil ahadikum, sesungguhnya syaitan mengikat pada hujung kepala salah seorang dari kalian dengan 3 ikatan tak kala mana tidur. Setiap kali kita tidur ni tuan-tuan, syaitan mai datang ni dia ikat. Ra'si ahadikum, dia ikat pada hujung kepala seseorang tu bila mana dia nak tidur dengan 3 ikatan. Setiap kali mana nak tidur tuan-tuan, syaitan dia akan ikat 3 ikatan. Iza huwa nama salasa uqadin yadribu makana kulli uqdatin, maka syaitan akan ikat dengan 3 ikatan tak kala mana tidur dan memukul pada setiap ikatan tersebut seraya berkata. Apa dia kata tuan-tuan? Dia ikat tu, hak syaitan dia akan kata apa? Alaika lailun tawilun farqud, waktu malam ni masih panjang, tidurlah lagi. Dia pujuk, fulan bin fulan, waktu malam ni panjang, tidur lagi, jangan bangun. Tak. Tapi tuan-tuan, kata Nabi SAW, macam mana kita nak lepaskan 3 ikatan ni? Macam mana nak lepaskan 3 ikatan yang diikat oleh syaitan tak kala mana nak tidur? Fa inistaiqaza fazakarallah in halat uqdatun. Kata Nabi SAW, kemudian jika dia bangun dan berzikir kepada Allah Ta'ala. Dia bangun, dia baca doa tidur tadi, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, ataupun asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kata Nabi SAW, terlerai, terbuka satu ikatan. Bangun-bangun baca doa, zikir, ingat pada Allah, satu ikatan terbuka. Satu ikatan terbuka. Fa in tawadda'a in halat uqdatun. Kemudian tuan-tuan, bukan itu saja, dia bangun, dia ambil wuduk. Dia bangun, dia pergi ambil wuduk, dia bangun, dia baca doa bangun tidur, dia ingat pada Allah Ta'ala, dia zikir pada Allah Ta'ala, kemudian dia ambil wuduk. Bila dia ambil wuduk, maka terbukalah lagi satu ikatan. Terbukalah lagi satu ikatan. Lalu kata Nabi SAW, fa in shalla in halas uqdatun fa asbaha nasyitan tayyiban nafsi wa illa asbaha khabisan nafsi kaslanan. Lalu kata Nabi SAW, dia ambil wuduk tadi, kemudian dia solat. Solat tahajud ke, taubat ke, solat 2 rakaat ataupun solat subuh. Dia solat tuan-tuan, maka terbukalah lagi satu ikatan. Artinya dah 3 ikatan terbuka. Kerana setiap kali bila tidur,
semua tuan-tuan, semua syaitan akan ikat dengan 3 ikatan. Dengan 3 ikatan. Yang pertama nak buka, ikatan pertama, bangun ingat pada Allah, baca doa bangun tidur, zikir, ingat pada Allah. Kemudian bila ambil wuduk, maka terbuka ikatan yang kedua. Kemudian solat, terbuka ikatan yang ketiga. Maka baru terleraslah tiga ikatan tersebut dengan 3 amalan tersebut. Artinya 3 amalan ni bila bangun tidur ni jangan tak buat tuan-tuan. Jangan tak buat. Kesannya ada tuan-tuan bila tinggalkan 3 amalan tersebut. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sehingga yakni pada pagi harinya dia menjadi hamba yang semangat dan memiliki jiwa yang baik. Siapa yang buat bangun tidur ni, dia buat 3 amalan tadi, baca doa, ambil wuduk, solat, maka Nabi kata fa asbaha nasyitan tayyiban nafsi. Pagi-pagi hari tu tuan-tuan, Allah Ta'ala beri dia kekuatan semangat, kecergasan. Taklah lesu, tak bermaya, ngantuk ya tuan-tuan. Tak. Nabi sebut tuan-tuan, pagi-pagi tu dia bersemangat. Tak. Dia memiliki hati yang cukup kuat. Wa illa asbaha khabisa nafsi kaslanan. Tapi tuan-tuan, Nabi kata, siapa yang tak melakukan hal tersebut, iaitu 3 perkara tersebut, bila bangun pagi, maka paginya dia tu dalam keadaan malas, dalam keadaan buruk, dalam keadaan tidak bermaya, dalam keadaan malas. Nak pergi semayang pun malas tuan-tuan, apatah lagi nak buat ibadah-ibadah yang lain. Kesannya apa? Bila tinggalkan amalan yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka mudah-mudahan ini tuan-tuan menjadikan ia amalan dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan kita dapat sampaikan dan amalkan tuan-tuan kepada ahli keluarga kita, kerana inilah merupakan adab dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah tuan-tuan, mudah-mudahan dianya bermanfaat, dan kita akan sambung nanti pada pertemuan yang akan datang. Ini di antara adab-adab yang boleh kita amalkan tuan-tuan dalam kehidupan kita. Paling tidak pun tadi tu pun 3 amalan tu pun sudah memada dah tuan-tuan. Sudah memada untuk kita jadikan sebagai amalan, dan insya-Allah tuan-tuan tak rugi dunia dan akhirat. Artinya tuan-tuan, paling tidak pun Nabi nak kita ni walau rakaatain, walaupun 2 rakaat tahajud, witir. Tak, bulan puasa tarawih buat, witir buat. Luar puasa tarawih tak ada, tapi witir kena sambung walaupun 1 rakaat. Witir lepas tarawih pun tak ada, witir pun tak ada. Maka itu sebenarnya amalan yang tak boleh kita tinggalkan, untuk teruskan buat tuan-tuan, sebagai amalan ittiba'us sunnah baginda Nabi SAW. Mudah-mudahan panjang umur. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakhalna ma'a Daud al-jibalu sabbihna wa kunna fa'ilin walhamdulillahi rabbil alamin.